Apa khabar semua? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Pertamanya saya ingin ucapkan selamat datang kepada anda yang sedang menonton Facebook Live Medak to You pada malam ini, dan saya juga doakan agar semua yang menonton live pada malam ini diberikan kesihatan yang baik dan mudah-mudahan Facebook Live Medak to You pada malam ini merupakan wadah yang dapat memberi manfaat kepada anda yang menonton pada malam ini. Okey, baiklah, sebelum kita memulakan perbincangan ataupun topik yang akan kita kupas pada malam ini, saya mohon kerjasama anda untuk share sesi live pada malam ini supaya lebih ramai lagi rakan-rakan PKS kita di luar sana yang akan mendapat manfaat pada sesi live malam ini. Okey. Dan saya juga suka ingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton live pada malam ini, sekiranya anda mempunyai sebarang persoalan semasa sesi live ini atau mungkin anda mempunyai persoalan yang ingin diajukan kepada tetamu-tetamu saya pada malam ini, anda boleh terus sahaja ajukan persoalan anda di ruangan komen dan kami di pihak Rustia akan cuba menjawab setiap persoalan daripada anda. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, mungkin ramai yang tak tahu apakah itu MatchMe dan mungkin ada yang baru tahu perkataan MatchMe malam ni. Dan untuk pengetahuan anda dan untuk orang kata nak mengetahui apakah itu MatchMe, apa kata kita saksikan ringkisan video ini. Silakan. Apa khabar semua? Di sebalik pandemik COVID-19 ni sebenarnya banyak syarikat PKS di luar sana semakin kreatif dalam mencari peluang dan pasaran baru melalui pendigitalan. SME Corp Malaysia kini telah mewujudkan sebuah platform padanan perniagaan secara dalam talian yang dikenali sebagai MatchMe. MatchMe merupakan platform padanan perniagaan yang menghubungkan syarikat PKS dengan syarikat MNC, GLC, hypermarket dan syarikat-syarikat terkemuka dari dalam dan luar negara secara dalam talian. Lebih istimewa, platform ini boleh diakses pada bila-bila masa, 24 jam sehari dan 7 hari seminggu hanya di ujung jari. Teroka potensi dan peluang pasaran secara dalam talian dengan MatchMe. Layari www.myassist-msme.gov.my atau emailkan kepada matchme@smecorp.gov.my untuk pertanyaan lanjut. Baik, itulah dia serba sedikit mengenai MatchMe, apakah itu MatchMe, dan saya percaya ramai yang sudah ternanti-nanti sesi live pada malam ini, bukan sahaja di kalangan syarikat PKS ataupun rakan-rakan usahawan, tapi rakan-rakan dari segenap lapisan masyarakat umumnya yang sedang menonton live pada malam ini untuk mengetahui apakah itu MatchMe. Dan seperti yang dijanjikan, malam ini kita akan membincangkan topik mengenai MatchMe. Tak perlu bayar. Itu dia topik kita pada malam ini. Dan untuk membincangkan apakah itu MatchMe, saya akan tampilkan malam ini dua orang tetamu yang sangat istimewa yang akan berkongsi dan mengupas dengan lebih lanjut mengenai apakah itu MatchMe. Okey. Dan untuk tidak membuang masa, izinkan saya untuk memperkenalkan kepada anda tetamu kita pada malam ini, iaitu saya jemput Tuan Haji Ismail Haji Hashim, Pengurus Kanan Bahagian Kerjasama Antarabangsa SME Corp Malaysia. Selamat datang Tuan Haji. Selamat datang, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam. Dan seorang lagi, dua orang sebenarnya tetamu kita pada malam ini yang kita undang daripada Pahang, iaitu Puan Hasanah dan anaknya Encik Nur Azam Hafizuddin bin Nordin dari syarikat Anas Haji Resources Sendirian Berhad. Selamat datang Puan Hasanah dan juga Encik Nur Azam. Baik, Alhamdulillah. Baik, Tuan Haji Ismail, untuk makluman anda yang sedang menonton, platform MatchMe sebenarnya telah diperkenalkan pada umum bermula 26 Jun 2021 baru-baru ini, sempena dengan perasmian portal My Assist dan juga sempena dengan Minggu PKS 2021. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton, lebih kurang 300 lebih syarikat telah memanfaatkan platform ini untuk meluaskan pasaran mereka hanya dengan hujung jari.
Dan untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai platform MatchMe ini, saya persilakan Tuan Haji Ismail untuk memberi penerangan kepada kita semua mengenai apakah itu MatchMe. Saya persilakan Tuan Haji Ismail. Terima kasih Cik Zul sebagai selaku moderator pada malam ini. Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua. So malam ini seperti yang dimaklumkan oleh Cik Zul sebentar tadi, kita akan berkongsi maklumat ataupun berkongsi berkenaan dengan satu platform yang dibangunkan oleh SME Corp untuk mengatasi ataupun memberi peluang pada usahawan-usahawan di luar sana yang mungkin terkesan dengan COVID-19 ataupun dengan PKP, yang mana boleh sebagai satu platform lah untuk kita meluaskan pasaran yang kepada usahawan-usahawan ni secara virtual. Actually seperti yang dimaklumkan tadi, platform ini adalah platform sesi pemadanan perniagaan dalam talian ataupun virtual business matching via MatchMe platform, melalui platform MatchMe lah. Jadi mungkin kita boleh mulakan dengan presentation yang disediakan pada malam ini untuk kita berkongsi pengalaman apakah itu MatchMe sebenarnya. Jadi platform MatchMe ataupun platform dalam talian yang menghubungkan syarikat-syarikat PKS dengan syarikat-syarikat multinasional, syarikat berkaitan kerajaan, syarikat-syarikat besar dan juga syarikat-syarikat yang terkemuka di dalam dan di luar negara, di mana PKS ataupun usahawan dapat menggunakan platform ini untuk berinteraksi ataupun untuk mengenal pasti pasaran baru ataupun boleh mempamerkan produk-produk mereka untuk memperkenalkan atau mempromosi dan juga memasarkan produk-produk melalui platform ini, platform MatchMe. Jadi selepas ini saya akan terangkan bagaimana platform ini dapat dijalankan dan digunakan oleh usahawan-usahawan PKS ataupun syarikat-syarikat yang untuk berurusan berkenaan dengan perniagaan. Jadi kalau kita tengok di sini platform pemadanan perniagaan dalam talian ini mempunyai satu daya tarikan di mana selain boleh berkongsi syarikat-syarikat PKS ni untuk berjumpa dengan syarikat PKS yang lain ataupun syarikat-syarikat besar di dalam ataupun di luar negara dengan mempamerkan produk-produk mereka dan juga mempromosi dan pasarkan produk mereka, dan juga boleh membuat temu janji perniagaan dan sehinggalah dia boleh mendapat mungkin boleh mendapat pasaran yang baru dan juga boleh memasarkan produk ni di dalam dan juga di luar negara. Oh, menarik sekali platform ni, Haji. Ya. Jadi untuk makluman, macam saya cakap tadi, platform ini adalah dibangunkan oleh SME Corp Malaysia, bertujuan untuk memudahkan para usahawan sekarang ni dalam keadaan pandemik. Betul. Dalam keadaan PKP tidak boleh mengadakan sesi pemadanan secara fizikal. Betul. Jadi kita tubuhkan, kita bangunkan platform ini supaya usahawan-usahawan PKS ataupun syarikat-syarikat dapat berhubung antara satu sama lain untuk meningkatkan perniagaan mereka secara dalam talian. Okay. Jadi dia tak perlulah nak keluar. Jadi sekarang ni pun kita pun dah tak boleh nak keluar, mana ada restriction nak keluar negara. Jadi dengan cara ini lebih memudahkanlah kepada usahawan-usahawan ataupun PKS untuk mengadakan hubungan perniagaan antara satu sama lain di dalam dan di luar negara. Jadi next. Menarik sekali, Haji. Ya. Jadi untuk makluman usahawan-usahawan di luar sana, MatchMe mempunyai 3 fungsi utama lah. Antaranya seperti yang saya maklumkan tadi,
dia ada boleh mempamerkan ataupun showcase dia produk dan services melalui platform ini. Kemudian dia boleh akses pada maklumat ataupun pakaran data peniaga-peniaga yang menyertai program ini di dalam talian, sama ada syarikat-syarikat di tempatan dan juga syarikat-syarikat di luar negara. Dan yang ketiganya, dia mempunyai, macam saya cakap tadi, dia boleh buat appointment, buat meeting dan buat temu janji untuk berjumpa satu dengan satu lah antara mereka lah, antara syarikat dengan syarikat. Sama ada syarikat besar Hanya secara dalam talian Haji hanya saja dalam talian, tak perlu, boleh buat di orang kata di dalam di rumah kan. Boleh santai-santai, relax, buat appointment dan boleh buat deal dengan usahawan sama ada di dalam ataupun di luar negara. Sekali platform Sangat ni mudah. Haji. Okey, alright. Teruskan Haji. The next, kita lihat kepada slide yang seterusnya. Maksudnya Haji, dalam tempoh sekarang ni walaupun kita bergelumang dengan pandemik, tapi dengan wujudnya platform MatchMe ni sedikit sebanyak dapat membantu syarikat-syarikat di luar sana memang untuk berjumpa lah. Tujuan platform ini diwujudkan ataupun dibangunkan memang khusus untuk membantu usahawan-usahawan yang terkesan dengan pandemik 19 dan juga PKP lah. Jadi secara tak langsung usahawan-usahawan tadi boleh berurusan perniagaan mereka dalam talian. Saya kira ini satu inisiatif yang cukup bagus daripada Islamic Corp Malaysia Haji. Ya, betul. Jadi kalau kita lihat sebelum ini, semua aktiviti dijalankan secara fizikal dan setengah-setengah usahawan tu terpaksa ke luar negara untuk menyertai pameran kan, untuk berjumpa dengan usahawan-usahawan di sana. Tapi sedangkan dengan adanya platform ini, dia tak perlu lagi dah ke luar negara. Jadi dia cuma boleh berjumpa one to one dengan syarikat-syarikat ini. Untuk makluman usahawan-usahawan ni, kita telah melaksanakan platform ini ataupun MatchMe ini melalui program baru-baru ni Minggu PKS, dan juga untuk makluman kita telah pun berurusan dengan beberapa negara untuk mengadakan MatchMe antara negara-negara yang berkaitan. Macam contohnya baru ni kita telah berbincang ataupun dengan daripada United Kingdom. Kita pun dah berbincang dengan Georgia. Kita dah berbincang dengan Jepun. Kita dah berbincang dengan Nigeria. Kita dah berbincang banyaklah negara-negara yang berminat. Baru-baru ni Kazakhstan. Semua ni adalah untuk mempromosikan MatchMe ke Tuan Haji? Betul. Bila ada MatchMe, secara tak langsung usahawan-usahawan PKS tempatan boleh berurusan dengan dia punya dia punya partner di luar negara. Daripada syarikat PKS ataupun syarikat besar di luar negara lah. Jadi tak perlu nak pergi ke luar negara lagi. Dah boleh dah buat urusan melalui orang kata secara online saja, tak perlu fizikal. Okey, menarik. Okey, jadi macam saya sebut tadi, dia ada 3 elemen yang menarik kat sini, di mana syarikat-syarikat yang menyertai platform ini, pertama sekali dia boleh berdaftar dengan MatchMe dan dia akan masukkan semua maklumat-maklumat yang berkaitan dengan syarikat, macam profil syarikat, produk dan perkhidmatan, boleh menaikkan muat naik video, pautan laman sesawang dan media sosial bagi syarikat tersebut. Jadi bila dia dah berdaftar dengan ataupun dah join dengan platform ni, jadi syarikat-syarikat yang lain yang besar dalam dan luar negara boleh akses kepada punya maklumat dan boleh juga membuat temu janji dengan syarikat tersebut. So kita pergi ke langkah yang seterusnya. Ini adalah antara bila setiap peniaga usaha anchor ataupun PKS yang menyertai platform ni, so maklumat-maklumat mereka dah ada dah dalam platform ni. Jadi setiap usahawan ataupun PKS boleh akses maklumat-maklumat tersebut. Alright. Okey.
Next. Okey, ini yang paling cantik sekali bila dia dah daftar, dah download dia punya semua profil, produk, servis, dia punya perkhidmatan, dia punya semua information berkaitan dengan syarikat. Kemudian dia pun dah ada semua dia punya profil. Jadi bila syarikat-syarikat antara syarikat ni dia dah tengok maklumat-maklumat tersebut, dia pun boleh membuat temujanji untuk membuat sesi pembadanan lah. Perbincangan Dalam, jadi untuk makluman dalam platform MatchMe ni sebenarnya kita ada dua platform. Satu platform by event kita panggil, nanti saya terangkan sebentar lagi, dan satu lagi platform yang open yang kita panggil 365. Jadi yang 365 ni setiap usahawan, setiap PKS, setiap syarikat boleh mendaftar bila-bila masa saja. Dan boleh membuat aktiviti pembadanan bila-bila masa juga. Okey. Ji, sebelum tu saya nak tanya, adakah platform MatchMe ni dia hanya ada masa-masa tertentu ataupun hari-hari tertentu sahaja yang kita boleh gunakan untuk platform Okey, MatchMe? dia masa saya sebut tadi, platform ni ada dua. Okey. Satu platform yang open yang kita panggil 365, dia adalah boleh digunakan setiap masa lah, maknanya 24 jam, 7 hari seminggu. Maknanya 24 jam setiap hari. Haji? 24 jam. Dia boleh gunakan setiap. Dahsyat. Itu platform Okey. yang kita panggil 365 tadi. Aha. Kemudian kita ada lagi satu platform yang kita panggil by event. Mungkin lepas ni saya akan terangkan dalam platform SME Week nanti. Okey. So, Jadi next. teruskan Ji. Teruskan. Oh, dia ada satu yang 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Dan satu lagi yang dedicated untuk event lah. Dedicated by event dan by invitation. Oh, Iaitu maksudnya maksudnya baru-baru ni masa minggu PKS, platform mana satu yang kita pakai? Kita menggunakan yang by event punya. Okey. Yang by invitation. Maknanya kita yang minggu PKS kita melibatkan semua syarikat-syarikat dari negeri-negeri yang terlibat lah secara keseluruhan. Mana semua negeri lah. Jadi kita jemput mengikut negeri-negeri. Jadi kalau tak silap saya, kita telah menjemput lebih daripada 500 ke 600 lah syarikat daripada semua negeri. Kemudian mereka ini menyertai sesi pembadanan selama beberapa hari. Mungkin kita boleh tengok slide yang seterusnya. Okey, ini antara dia punya kelebihan ataupun yang ada dalam platform MatchMe ni. Antaranya ialah kita kata kita berpeluang untuk memperkenalkan, mempromosi, memasarkan serta perkhidmatan kepada pasaran tempatan maupun antarabangsa. Kemudian akses secara mudah pada pelbagai pilihan syarikat yang berkaitan dengan yang berpotensi menjadi rakan niaga dan berhubung dengan rakan niaga yang berpotensi secara terus melalui satu platform secara dalam talian, dan yang paling cantik sekali ialah menjimatkan masa, menjimatkan kos, meningkatkan keberkesanan aktiviti padanan perniagaan berbanding dengan pemadanan perniagaan secara konvensional. Jadi mungkin Cik Zul pun pernah sebelum ni kita banyakkan sesi pemadanan perniagaan kita buat secara fizikal. Betul. Betul. Dan limited tu untuk event itu saja. Ya, betul. Tapi dengan ada platform ni, kita boleh buat open dan kita boleh buat by event dan kita boleh buat local dan juga international. Cara tak memerlukan kos yang tinggi. Contohnya, kalau nanti saya akan terangkan masa minggu PKS, kita buat sesi pemadanan, kita duduk di Sabah ataupun di Sarawak. Tapi anchor kita di Kuala Lumpur. Ataupun partner yang kita nak jumpanya PKS di Kuala Lumpur, di Kedah, di Johor kan. Jadi kita tak perlulah terbang ke sana. Kita boleh membuat one to one punya discussion ataupun temu janji, perbincangan melalui dalam talian. Mudah sekali. Mudah sekali diakses pada bila-bila masa di mana jua anda berada. Seperti yang Cik Zul cakap tadi lah, 24 jam dan 7 hari seminggu.
See. Yelah, saya rasa platform ni memang sangat bersesuaian terutama sekali bila mana negara kita masih lagi masih lagi berdepan dengan pandemik COVID-19 lah. Betul. Jadi Jadi hmm, inilah ada betul. satu kita kata norma barulah dalam meningkatkan kita punya pasaran ataupun perniagaan. Okey. Jadi next. Ini yang macam kita cakap tadi Cik Zul. Okey. Baru-baru ni kita ada Match Me at SME Week pada minggu PKS lah baru-baru ni. Okey. Yang ini kita panggil dia Match Me Special Event. Maknanya dia dedication and juga invitation by mengikut negeri-negeri lah yang kita buat baru-baru ni. Baik. Jadi macam saya cakap tadi, program pemadanan perniagaan yang membawa satu tema spesifik untuk SME Week. Kemudian kita ada kumpulan syarikat, sektor dan juga tempoh masa. Jadi baru ni kita buat SME Week, kita ada lebih yang summit tu ada dekat saya ingat dekat 500. Tapi yang masuk 500 syarikat Cik? 500. 500 buah syarikat? 500 buah syarikat SME. Oh, yang berada di platform MatchMe ni? Ya, betul. Oh. Kemudian dalam 500 tu saya kita lebih kurang 300 yang buat aktif punya sesi pemadanan. Oh. Dan daripada jumlah tu kita ada berapa temujanji yang diadakan. Jadi tak silap saya ada 22 anchor yang terlibat dalam minggu PKS ni. Okey Haji, bila disebut mengenai syarikat anchor, saya pasti ada syarikat-syarikat PKS ataupun rakan-rakan PKS kita di luar sana yang tidak berapa familiar dengan perkataan syarikat anchor. So mungkin Tuan Haji boleh explain sedikit mengenai apakah itu syarikat anchor juga. Okey, syarikat-syarikat anchor ni syarikat-syarikat besar lah. Contohnya kita baru ni kita ada Lulu, kita ada Jimat, kita ada Ion, kan, kita ada SNL, kita ada a few lah anchor-anchor ni. Jadi anchor-anchor ni semua mempunyai outlet-outlet ataupun supermarket ataupun hypermarket yang besar yang memerlukan produk-produk daripada PKS. Jadi anchor inilah akan berjumpa dengan PKS ini untuk berurusan dan juga untuk membuat tempahan pada produk-produk yang disediakan oleh PKS. Kalau tak silap saya, untuk minggu PKS hari itu kita telah di lebih kurang potensi jualan lebih daripada 9 juta lah. Alright. Daripada jumlah temujanji ataupun sesi pemadanan yang kita adakan pada 29 hinggalah 4 Julai. 29 Jun hingga 4 Julai, lebih kurang 4-5 hari lah. Jadi kita nampak memang sangat berkesan lah dengan apa yang kita buat tu. Cuma mungkin dari masa ke semasa kita akan improve lagi lah dia punya platform ni. Tapi secara dasarnya platform ni amatlah berguna, terutamanya di norma baru ni lah, di zaman pandemik COVID-19 dan juga PKP. Jadi boleh membantu usahawan-usahawan PKS di luar sana, di setiap negeri untuk memasarkan produk mereka melalui sesi pemadanan yang diadakan oleh pihak SME Corp lah, terutamanya pada minggu PKS yang baru-baru ini yang kita jalankan. Jadi ini menunjukkan sistem ataupun platform MatchMe yang kita bangunkan oleh SME Corp telah berjaya membantu usahawan-usahawan PKS di luar sana untuk mendapat pasaran ataupun tempahan daripada syarikat-syarikat anchor ataupun syarikat-syarikat besar lah. Okey. Jadi next. Maksudnya walaupun baru diperkenalkan platform MatchMe ni, tapi sambutan yang diberi amat menggalakkan Tuan Haji. Betul Zul. Jadi secara keseluruhannya SME Corp telah berjaya untuk membina satu platform bagi membantu platform sesi pemadanan perniagaan, bagi membantu usahawan-usahawan PKS ataupun syarikat-syarikat di Malaysia untuk
uh, menjalankan perniagaan secara online lah, secara virtual ataupun secara maya. Sebab sekarang ni kita dah tak boleh nak bergerak. Jadi kita gunakan sistem ni, jadi masih boleh berjalan lagi lah. InsyaAllah kita harap dengan adanya sistem ni, kita dapat lagi melaksanakan program-program lain. Jadi kita pun ada merancang dengan kita akan bekerjasama dengan kementerian di bawah MIDAC untuk melaksanakan punya SDSI punya sesi pemalihan perniagaan secara virtual lah, insyaAllah. Dan kita juga bercadang untuk mengadakan match me dengan negara-negara luar lah, macam saya sebut tadi, daripada UK, daripada US sendiri, daripada Jepun, daripada Kazakhstan, Georgia, ada banyak lagi seluruh negara lah seboleh mungkin ya Haji sebanyak mungkin. Dan kita cuba membantu lah usahawan atau PKS di tempatan untuk mendapatkan meluaskan pasaran mereka melalui match-me, insyaAllah. Baik, terima kasih Tuan Haji atas perkongsian sedikit sebanyak mengenai apakah itu platform match-me. Kalau saya perhatikan dan saya dengar tadi, memang merupakan satu platform padanan perniagaan dalam talian yang sangat-sangat efektif, terutamanya bagi syarikat-syarikat PKS di luar sana untuk memanfaatkan platform ini. Okey. Dan Tuan Haji, sebenarnya kita juga menjemput salah satu syarikat yang terlibat di dalam platform match-me ni semasa minggu PKS baru-baru ni. Okey. Dan untuk itu saya ingin menjemput Puan Hasanah dan juga Encik Azam dari syarikat Anas Haji Resources Sdn Bhd yang kita bawakan khas daripada Pahang, untuk mungkin boleh berkongsi serba sedikit mengenai syarikatnya dan berkongsi dengan kita pengalaman beliau bila mana menggunakan platform match-me ini untuk meluaskan pasaran syarikat mereka. Silakan Encik Azam dan Puan Hasanah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, baiklah, sebelum saya sharekan benda yang match-me ni, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Azam. Dan di sebelah saya adalah mak saya, which is dia adalah founder kepada Anas Haji. Baiklah, Anas Haji adalah the company which is dikeluarkan produk frozen sejuk buku, which is terdiri daripada kuih, semua kuih tradisional, tapi kita orang inovasikan dia ke dalam frozen. Ikut pada zaman keadaan. Baiklah. Syarikat kami pun bertapak di Kuantan, Pahang. So kami punya company pun dah beroperasi lebih dalam 5 tahun. Dalam 11 tahun. Dalam 11 tahun operasi. 11 tahun baiklah. Jadi yang untuk match-me ni, pada awalnya saya pun tak pernah terfikir program match-me ni macam mana kan. Tapi selepas mula-mula dengar match-me, fikir match-me tu apa? Macam nama dating apps kan, match-me tu kan. Lepas tu adalah tengok dia punya slide, and then cubalah masukkan, sebab time tu pun memang digalakkan sebab time tu join PKS. So dia orang kata masuklah PKS, masuk match-me ni macam like platform kita berjumpa dengan owner market. So macam masuklah tengok. Daftar. Pada awal ni memang tak faham, tapi dia tak terlalu susah, tak terlalu senang, dia lebih kepada friendly. Dia nak daftar tu friendly. Jadi dia punya tak susah pun, dia takat nama syarikat, nama nombor pendaftaran, jadi dari mana, semua kan. Lepas tu kita letak description kita, and then benda yang paling best sekali adalah kita boleh letak kita punya video syarikat dan juga kita punya profile company. So kat situ macam wow lah, itu first ayat keluar macam wow. Dia macam mudah gila. So kita just join benda tu, and then para market semua dia akan buka, and then dia akan tengok semua company yang tu, dia akan tengok one by one. Jadi sepanjang program tu berlangsung, jadi lebih kurang dapat dalam 3 PMT. Salah satunya adalah daripada syarikat Unity Sdn Bhd, which is dia adalah market daripada Thailand. Dan satu lagi adalah Mixon Empire, dan dia punya market tu ada dekat Kuantan, lagi tu saya lupa. So itulah match-me.
Oh, actually memang platform yang maksudnya Cik Azam, melalui platform MatchMe ni semasa minggu PKS, syarikat Anas Haji berjaya mendapat 3 appointment dan juga terus close deal bersama dengan 3 syarikat anchor, kalau saya tak silap. yes, betul. Oh, okay. Alright. Jadi jadi benda tu macam like bila fikir balik jumpa face to face dengan jumpa tu macam like baik senang lagi pakai MatchMe sebab semua dalam tu dah ada. Orang pun kadang-kadang bosan-bosan tengok video tu minat kan. Berbanding kalau jumpa fizikal diorang macam terbuka, tengok semua. Tapi kalau dekat MatchMe ni memang senang lah. Jadi saya boleh agakkan platform MatchMe ni memang sesuai sangat lah untuk zaman pandemik kita sekarang. Jadi pihak SME Corp buat yang terbaik sekali. So sebenarnya ni memang tak pernah terfikir pun sebenarnya. Alright. Itu dia serba sedikit perkongsian daripada Encik Azam dan juga Puan Hasanah daripada syarikat Anas Haji berkenaan dengan bagaimana pengalaman beliau semasa menggunakan platform MatchMe ni sempena minggu PKS 2021 baru-baru ini yang dianjurkan oleh Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi melalui agensinya SME Corp Malaysia. Kita akan tanya lagi banyak soalan Cik Azam, tapi sebelum tu saya nak tanya kepada Tuan Haji. Platform MatchMe ni ada soalan daripada rakan-rakan PKS di luar sana yang bertanya, mungkin Tuan Haji boleh berkongsi dengan penonton malam ni macam mana syarikat PKS ataupun mereka yang berminat untuk join platform MatchMe ni. Mungkin Tuan Haji boleh share sedikit cara untuk bagaimana mereka boleh masuk ke platform MatchMe ni. Okey, mudah sekali untuk join dengan dengan platform MatchMe. Seperti yang saya maklum tadi, kita ada dua jenis platform. Satu platform yang kita buka 24 jam dan kita panggil platform ini adalah platform 365. Jadi 24 jam dan 7 hari seminggu. Jadi bagi syarikat-syarikat yang berminat, boleh email terus kepada Sekretariat MatchMe untuk join menyertai kita punya platform inilah untuk 365. Jadi sekiranya berminat, email terus, bagi contact number apa semua, dan kita akan membuat jemputan untuk pihak syarikat mendaftar. Okey. Kalau kita tengok tajuk hari ni, tajuk tadi kita tengok tajuk percuma kan. Jadi percuma ke? Percuma ke? Jadi untuk makluman usahawan-usahawan perusahaan kecil dan sederhana PKS di luar sana, setakat ini kita tidak mengenakan sembarang bayaran untuk pendaftaran. Kita bagi secara percuma. Jadi mungkin ambil peluang ini untuk mendaftar secepat mungkin di dalam platform kita ni lah. Jadi sebelum, mungkin kita akan kenakan bayaran selepas ni, kita tengok, tapi kita akan charge dengan kadar yang paling minimum lah. Sekarang ni kita nak menggalakkan lebih ramai usahawan PKS untuk on board dalam kita punya program platform 365. Kemudian kita ada lagi satu platform yang tadi yang kita panggil by event ataupun dedication punya platform. Yang ni biasanya kita akan jemput melalui senarai-senarai yang akan dimaklumkan kepada kita lah. Jadi mungkin lepas ni kita ada seperti yang saya maklum tadi, kita ada SDSI di peringkat dengan kementerian. Jadi mungkin boleh dapatkan boleh submit senarai-senarai ini melalui kerajaan negeri kepada kementerian untuk dimaklumkan kepada kita lah, untuk kita masukkan dalam platform by event ni lah untuk SDSI. Jadi tak ada masalah, boleh hantar terus email pada kita dan kita akan jemput untuk mendaftar dalam platform MatchMe, insyaAllah.
Wah, menarik sekali. So apa ni, saya juga dimaklumkan yang platform MatchMe ni, kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh kunjungi ke www.myassist-msme.gov.my, masuk ke platform tersebut dan cari MatchMe. Juga ada MatchMe dalam platform MyAssist. Jadi syarikat-syarikat PKS ataupun anda yang sedang menonton yang ingin mengetahui bagaimanakah cara platform MatchMe ini berfungsi, jadi anda boleh terus login ke www.myassist-msme.gov.my. Segalanya hanya di ujung jari sahaja. Alright. Betul, Cik Zul. Terima kasih Cik Zul. Baik, Cik Memaklumkan. Azam. Baik, Cik Azam, ada juga penonton-penonton kita pada malam ini yang mengatakan bolehlah Azam muda lagi, pandai IT, pandailah nak godek sini, godek sana dengan menggunakan internet. Mungkin Azam boleh kongsikan sedikit mengenai perkara ini untuk mereka yang berada mungkin di luar Kuala Lumpur yang mungkin ada mengalami masalah untuk menggunakan internet dan sebagainya. Mungkin Azam boleh share benda ni. Ya, betul. Memang saya dah berusia bila dibantu oleh anak. Jadi berniaga secara sekarang melalui online dan cara macam ni memang anaklah yang banyak membantu. Mana orang muda yang tahu internet sekarang ni memang sangat-sangat diperlukan. Macam saya dah terpaksa mengalah mengikut apa yang diperlukan sekarang kan. Jadi berniaga zaman sekarang memang orang kata terlalu mencabar. Alhamdulillah saya dibantu oleh anak saya. Jadi ke mana-mana memang dia mendampingi saya. Mana orang kata mudahlah, betul. Orang muda je yang boleh. Kalau macam kita ni masih lagi nak belajar agak lambat sikit lah kita. Tapi macam mana yang Cik Azam maklumkan di awal tadi, sebenarnya platform ni tidaklah memerlukan kemahiran IT yang tinggi sangat pun kan. Cuma sekadar isi apa yang diperlukan, butiran yang diperlukan dan terus kita on board ke dalam platform MatchMe tadi kan. Okay. Saya juga dimaklumkan Puan Hasanah lepas join dengan platform MatchMe, sambutan untuk mendapatkan produk Anas Haji mendapat sambutan. Mungkin boleh kongsikan sedikit dengan penonton malam ni. Alhamdulillah, walaupun kuih sejuk beku, kami boleh mengepost. Maknanya ada kuih-kuih tertentu yang boleh kami post. Jadi sekitar sini sekarang yang ada antara daripada Kelantan, Negeri Sembilan, Kuala Kangsar, KL. Jadi urusan tu diuruskan oleh Cik Azam untuk pengepusan tu. Jadi dalam online pun kalau masuk ada orang tempah dah masuk duit dalam bank semua yang menguruskan dia. Jadi macam saya ni mudahlah ada yang membantu. Dan dia pun ada dibantu juga oleh pembantu-pembantu. Dia yang mengajar, pembantu-pembantu di kedai saya tu, di bengkel, dia yang mengajar. Mengajar budak-budak yang ada di bengkel. Jadi saya rasa lega lah juga gitu. Maksudnya Puan Hasanah memang fokus dekat production dan Azam akan uruskan dari segi pentadbiran lah. Ya, dan bahagian luar ni memang, bahagian luar ni memang diserah kat dia je lah. Sekarang, dengan keadaan sekarang ni lah, telefon, internet, laptop semua tu memang biasa ada depan dia semua. Telefon pun sampai 3 biji telefon dia pegang. Okey. Alhamdulillah, itulah dia sedikit perkongsian daripada Puan Hasanah dan juga Cik Azam daripada Anas Haji Frozen. Kita akan tanya lagi soalan, tapi saya nak tanyakan soalan cepu mas kepada Tuan Haji Ismail. Adakah platform MatchMe ni hanya tertumpu ataupun hanya terbuka kepada syarikat PKS ataupun terbuka kepada semua? Bagaimana pula kalau ada syarikat-syarikat MNC atau GLC ataupun syarikat di luar sana yang berminat dengan platform ini, adakah platform ini juga boleh digunakan oleh mereka? Silakan Tuan Haji. Okey, sebenarnya platform ini terbuka kepada semua syarikat. Jadi syarikat kecil, syarikat sederhana, syarikat besar, semua digalakkan untuk menggunakan platform ini untuk berurusan perniagaan. Jadi itu sebab kita sentiasa menggalakkan walaupun syarikat-syarikat KS untuk join, dan kita dalam masa yang sama juga kita menjemput
syarikat-syarikat multinasional, syarikat besar, pesaraya besar, anchor daripada syarikat-syarikat yang terkemuka untuk sama-sama menyertai dalam platform ini supaya urusan perniagaan itu ataupun transaksi perniagaan itu dapat berjalan secara yang lebih berkesan lah. Jadi ada apa kata ada pembeli, ada penjual lah. Mana dia ada, sebenarnya platform ni dia boleh jumpa siapa-siapa saja. Antara kecil dengan kecil pun boleh jumpa. Antara kecil dengan besar pun boleh. Antara besar dengan besar pun boleh. Antara dalam negara dengan luar negara pun boleh. Jadi isu dia semua boleh, semua syarikat boleh. Tak ada masalah. Okey, baik. Terima kasih Tuan Haji. Jadi kita pun menggalakkan syarikat-syarikat besar ni untuk join. Kita pun dari masa ke semasa akan berjumpalah dengan syarikat-syarikat besar untuk mereka menyertai dalam platform MatchMe, insya-Allah. Okey, terima kasih Tuan Haji. Baik, berbalik kepada Cik Azam daripada syarikat Anas Haji. Saya dimaklumkan juga syarikat Anas Haji turut mendapat permintaan di luar negara. Dan baru-baru ni saya dimaklumkan syarikat Anas Haji turut mendapat permintaan di Dubai. So mungkin Puan Hasanah ataupun Cik Azam boleh berkongsi berkenaan dengan perkara ni, dan apakah perbincangan ini dilakukan melalui MatchMe mungkin selepas ini? Mungkin Cik Azam boleh kongsikan sedikit? InsyaAllah. Yang Dubai ni masih dalam perancangan lagi. Tadi pun tengah orang kata masih berinteraksi lagi. InsyaAllah benda ni akan mudah kalau ada hubungan cara ni kan. Jadi memang saya berharap pada Azam untuk menguruskan, dan pembantu saya, pengurus saya adalah Cik Nurdin, suami saya sendiri. InsyaAllah ke Dubai itu pun produk sudah betul juga. Kita pakai durian, kita pakai keladi dan kita pakai jagung. InsyaAllah. Okey. Selain daripada Dubai, ada mana-mana negara lagi yang Puan Hasanah ataupun syarikat Anas Haji dah supply sekarang ni? Ini ke Singapura tahun 2017 hingga sekarang. Alhamdulillah, tapi kami masih menggunakan ejen. Masa musim pandemik ni lagi laju, alhamdulillah. Kita bakar durian, kita bakar pandan dan jagung juga, keladi dan pulut panggang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengar pun rasa tumpang gembira lah dengan pencapaian daripada kuih lama di inovasi yang terbaru kan. Jadi selalu orang kata diperbarui lah dia punya orang kata cita rasa. Sekarang kan orang lagi suka kuih lama kan. Jadi saya kata saya terpaksa pajak kebun pisang untuk dapatkan daun pisang, untuk pulut panggang dan kuih koci kelapa. Oh, okey. Itu petanda yang cukup baik tu saya kira. Betul lah. Akhir lama dah. Lepas tu lagi satu, kami punya produk memang dari kira halal. Kami ada cak halal. Okey, so memang agak memudahkan lah. Betul. Kita dah ada halal tu kan. Dengan bantuan agensi banyak, jadi kami ada halal, kami ada mesti, kami ada barcode. Dan kami juga ada daripada pihak Maida pengelang kecil. Jadi alhamdulillah, syukur alhamdulillah banyak yang membantu. Mudah bagi saya. Alhamdulillah. Baik. Puan Hasanah, bercerita mengenai dengan bantuan perniagaan yang disediakan oleh pihak kerajaan. Mungkin Puan Hasanah dan juga Encik Azam boleh berkongsi sedikit apakah bantuan yang telah diberikan oleh Kementerian Pembangunan Usahawan melalui agensinya SME Corp Malaysia bersama dengan penonton kita malam ni. Alhamdulillah, bila kita dah buat kuih, aku kata kuih biasa-biasa, bila dah permintaan tinggi dia jadi luar biasa. Jadi kerana terpaksa nak adakan mesin ataupun nak adakan oven, nak adakan pengupas kentang yang cepat. Jadi bila masa tu ada duit ni, bila saya dah dikenalkan oleh pihak SME Corp menggunakan ada grant BEET BEET. Tu mereka kata peningkatan kepayaan kan. Saya pergi sana mudah urusannya. Jadi dengan tu maknanya duit yang saya gunakan tu separuh saya dah boleh guna untuk orang kata kos perbelanjaan. Dan bila dapat mesin daripada SME Corp tu,
memudahkan saya macam lagi banyak pengeluaran. Macam oven tu boleh 3 tingkat. Macam plus pizza korum tu sangat penting. Dan bila pengupasan kentang, kuali bergerak sendiri untuk masak inti, serunding, pulut panggang, jadi memudahkan semua. Jadi daripada 2018, 2017, 18 hingga ke hari ini saya masih lagi berurusan dengan SME Corp. Yang terbaru adalah mesin pau untuk saya, untuk bengkel saya, untuk memudahkan membekalkan pau untuk hospital Port Afzan. Packaging pun sama kan? Packaging pun saya dapat juga. Oh, geran packaging di bawah SME Corp Malaysia. Kami dapat. Okey. Ini adalah Alhamdulillah, cantik sekali. Ada packaging dia. Saya alhamdulillah kotak carton. Alhamdulillah, maknanya sangat membantu. Dari dia orang biasa mengajar saya macam mana nak isi borang. Maknanya pegawai-pegawai SME Corp daripada Cik Nizli dan Cik Edi, Puan Nadia, Cik Kamal, semua yang ada di Kuantan ni, Puan Masani yang dah bertugas yang tak ada, semuanya tahun 2017 hingga sekarang banyak menunjuk saya, mengajar saya untuk dapatkan geran-geran cara teratur. Maknanya memudahkan bagi saya, usahawan yang kecil yang hanya dulu berniaga di tepi jalan. Saya pun tak sangka boleh sampai macam ni. Boleh hantar kuih jauh daripada sini. Saya pun orang kata bantuan, sokongan, nasihat selalu saya kongsilah. Saya tak jemur. Mula-mula saya malu juga. Saya dah berumur, tak berapa pandai tentang selok-belok tu semua, tapi diorang tunjuk saya, dan sekarang anak saya, diorang pun kenal semua anak saya. Agensi Pahang ni memang kenal saya dan anak saya, mana saya tak jemur lah. Maksudnya hubungan pegawai dan kaki tangan SME Corp Malaysia, terutamanya SME Corp Negeri Pahang dengan syarikat Anas Haji dan syarikat-syarikat lain, adakah hubungan baik? Ya, alhamdulillah. Layanan mereka baik ataupun macam mana, Puan? Ya, baik sangat. Alhamdulillah, syukur. Daripada anak saya habis sekolah sampai sekarang, dan saya, alhamdulillah semuanya membantu. Kalau pergi Kuantan sebuah Anas Haji kat agensi diorang, insyaAllah diorang akan kenal saya. Sebab saya dulu buat kuih tepi jalan, lepas tu buat catering, lepas tu bila kuih saya dah banyak, saya membakarkan kuih ke dewan-dewan makan asrama penuh di Kuantan. Masa tu saya tak pernah fikir nak pinjam, saya malu nak pinjam, saya takut berhutang, saya takut nak pergi jumpa pegawai. Tapi bila saya mula perlahan-lahan, saya perlukan benda ni, mesin, saya perlukan oven, saya perlukan pengupas kentang. Sampai bila pembantu saya nak kupas kentang? Jadi benda tu jadi memahirkan saya, macam pergi tanya, alhamdulillah dia orang tunjuk macam ni, alhamdulillah. Semua agensi di Kuantan ni membantu saya. Mara juga dengan SME Corp, tak jemu Kak Ana buat ni, nanti Kak Ana akan mudah untuk ni. Alhamdulillah. Saya bersyukur, alhamdulillah. Terima kasih kepada pihak SME Corp, banyaklah meringankan separuh bebanan saya tu untuk membeli mesin-mesin macam vacuum kan. Benda tu penting untuk kuih bakar, vacuum dia tahan lama. Lepas tu masuk ke korum, plus pizza korum, lepas tu kotak karton yang disediakan, memang semuanya melalui orang kata step by step rancangan yang baik lah. Sehingga saya sekarang masih lagi bertahan walaupun dah pandemik macam ni. Masih lagi. Okey, baik Puan Sana. Alhamdulillah, gembira sekali mendengar kemajuan syarikat Anas Haji daripada berniaga tepi jalan sampailah kini dah pun menjadi sebuah syarikat yang dah pun berjaya menembusi pasaran antarabangsa dengan hanya menjual kuih-kuih tradisional. Cukup bangga sekali saya sebagai salah seorang rakan-rakan PKS bila kita dengar ada rakan PKS yang berjaya menembusi pasaran antarabangsa, memang sangat kita kagumilah. Okey. Dan sedar tak sedar sebenarnya hampir sejam kita ke udara dan ramai juga yang menonton FB Live Midek to You pada malam ini. Satu sambutan yang amat menggalakkan. Terima kasih banyak. Dan kita akan terus ke slot yang berikutnya, iaitu soalan. Kita akan cuba menjawab soalan-soalan di ruangan komen. Dan antara soalan yang kita pilih malam ni ialah daripada soalan yang berbunyi, ada sebarang kriteria
untuk PKS join MatchMe? Mungkin Tuan Haji boleh jawab. Adakah ada sebarang kriteria yang ditetapkan untuk membolehkan kita masuk ke dalam platform MatchMe ni? Silakan Haji. Okey, kriteria sebenarnya setakat ni kita cuma memerlukan syarikat-syarikat yang berdaftar dengan SSM lah. Tapi walau bagaimanapun syarikat-syarikat kecil, mikro yang berdaftar dengan local council, mungkin di sebelah Sabah di Sarawak, kita pun benarkanlah mereka untuk mendaftar dan juga join dalam platform inilah. Jadi tak ada sebarang kriteria, tapi kita minta syarikat tersebut berdaftarlah, setidak-tidaknya dia berdaftar. Walaupun dia syarikat mikro, syarikat kecil, dia berdaftar dengan kalau bukan SSM, dia berdaftar dengan local council. Okey, terima kasih Haji. Satu jawapan yang ringkas dan padat. Maksudnya hanya memerlukan pendaftaran daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia, anda ataupun syarikat anda layak untuk masuk ke dalam platform MatchMe ini. Baik, saya kira kita telah pun selesai perbincangan pada malam ini. Menarik sekali topik-topik yang kita kupaskan pada malam ini dan juga apa yang dikongsikan sebentar tadi oleh syarikat Anas Haji. Saya pun kagum. Alright, dan sebelum kita menutup sesi live pada malam ini, kita akan buat sedikit pergulungan ataupun nasihat kepada rakan-rakan PKS di luar sana untuk memanfaatkan platform MatchMe ini. Jadi untuk itu saya ingin bertanya kepada Puan Hasanah dan juga Encik Azam, apakah nasihat kepada rakan-rakan PKS di luar sana untuk memanfaatkan platform MatchMe ini? Silakan. Okey, untuk platform MatchMe ni, bagi saya, you all semua memang kena cuba. Jikalau ada peluang, you all memang kena cuba. Jangan jadikan faktor umur sebagai penghalang besar, jangan. Sebab apa? Sebab kita memang macam ni pun, kita memang kena belajar juga. Sebab kita memang kena gerak dari semasa ke masa. Kita punya zaman makin lama makin berubah. Jadi, MatchMe ni, kita memang kena ikut pengaliran dia. Jadi actually bukannya tiada jalan tau. Bila ada pandemik, dia bukannya tiada jalan. Sebenarnya ada. Sebenarnya ada. Mana-mana semua akan ada jalan. Cuma kita je buat pilihan tu. Jadi yang berniaga kecil ke, yang besar je, yang kecil ke, yang besar ke, yang di rumah ke, jangan risau. MatchMe ni, kalau you all dapat peluang MatchMe ni, buat betul-betul. Kalau apa benda yang kriteria orang nak, okey, terus dapatkan. Jangan kalau boleh dapat peluang kau. Jangan lepaskan peluang. Jangan lepaskan peluang ni lah kira. Jangan lepaskan peluang. Okey, baik, terima kasih Azam dan juga Puan Hasanah. Haji Ismail, banyak penerangan dia bagi. Okey Haji, sebelum kita menutup tirai malam ni, mungkin Haji boleh jemput kawan-kawan PKS di luar sana untuk memanfaatkan platform MatchMe ni. Okay, sehubungan dengan itu saya menyerulah semua rakan-rakan usahawan PKS, syarikat-syarikat untuk bersama-sama lah mengambil peluang ini untuk menggunakan platform yang telah disediakan oleh pihak SME Corp di bawah Kementerian Pembinaan Usahawan dan Koperasi, di mana boleh memanfaatkan perniagaan tuan-tuan dan perempuan lah, lebih-lebih lagi dalam keadaan rumah baru inilah, dalam pandemik COVID-19 dan juga PKP. Jadi saya sekali lagi merayulah ataupun menjemputlah kepada semua usahawan, tak kira syarikat kecil, besar, sederhana, untuk menyertai platform MatchMe yang disediakan oleh pihak SME Corp Malaysia. Baik, terima kasih. Jadi saya ingin ucapkan terima kasih kepada Tuan Haji Ismail daripada bahagian kerjasama antarabangsa SME Corp Malaysia yang sudi bersama dengan saya pada malam ini. Begitu juga dengan tetamu istimewa kita pada malam ini, Puan Hasanah dan anaknya Encik Azam, kerana sudi bersama-sama dengan kita. Walaupun jauh di Pahang, tapi alhamdulillah dengan kemajuan teknologi hari ini kita dapat bersama-sama malam ni untuk berkongsi sedikit mengenai pengalaman syarikat Anas Haji
sepanjang menggunakan platform MatchMe ini untuk meluaskan lagi pasaran mereka. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pastikan anda terus sentiasa mengikuti perkembangan dan aktiviti yang dirancangkan untuk anda semua dengan hanya follow Facebook dan Instagram SME Corp Malaysia dan juga Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Dan sebelum kita menutup tirai perbincangan kita pada malam ini, sama-sama kita saksikan bingkisan video dari Dr. Fazilah Kamsah. Sehingga kita berjumpa lagi di episod yang akan datang dalam siaran Bidik Tuyu. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar adik-adik anak yang menonton video ni? Jadi ada juga orang bertanya kat saya, ya, saya ni Tuan Haji kerja rajin, ya, tapi dapat gaji sama dengan orang lain yang malam-malam yang ponteng-ponteng. Yang bonus pun hujung tahun sama je. Jadi saya rasa macam rugilah membodoh-bodohkan diri saya kerja rajin yang macam tak berbaloi, ya. So apa nasihat Tuan Haji untuk saya ni? So nasihat saya pada semua, ya, ingat, oh ya Allah ya Tuhanku, amat untung orang yang rajin bekerja. Dan keuntungan ini kadang tak nampak dengan mata kasar, tapi kalau kita berfikir dan kita muhasabah diri, akan nampak kehebatan, keuntungan, kebaikan, ya, natijah kepada rajin kerja. Apa dia antara keuntungan orang yang rajin kerja? Pertama, of course lah, dapat pahala. Orang yang rajin kerja takkan sama pahalanya, nilai khidmatnya dengan orang yang kongsi-kongsa lebih kurang, ya, yang sederhana. Mana mungkin Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Adil. Manusia tak adil, Allah Maha Adil. So pertama, dapat pahala lebih kalau rajin kerja. Nampak tak? Satu. Yang kedua, ini naluri manusia. Sebab kita ni makhluk yang terbaik. Orang dicipta ni, manusia dicipta ni dengan hati yang murni. So oleh kerana kita ni orang baik dan hati murni, apa jadi kalau kita rajin kerja? Ikut kajian psikologi, orang yang rajin kerja jiwanya tenteram dan dia akan jadi lebih ceria dengan izin Allah. So bila kita rajin kerja, jiwa kita tenteram. Orang baik, berbuat baik, dia akan dapat kepuasan, self satisfaction. Betul tak betul? Ya. Maka bila kita dapat kepuasan, jiwa kita tenteram dan kita akan jadi ceria. Ya. Tiga. Yang kedua, ya, Masya Allah. Yang ketiganya, orang yang rajin kerja tak dapat tidak, rezekinya, gaji yang diterima lebih berkat. Yalah, ya, dia buat kerja dengan sesungguh hati. Allah amat kasih hamba-Nya yang bila buat apa pun dengan committed, sungguh-sungguh dan terbaik untuk mencapai tahap itqan ataupun kesempurnaan. Kita tak sempurna, kita cuba mencapai yang terbaik. Gaji kita berkat. So apa tanda gaji berkat? Kalau gaji berkat, kata ulama, para ulama, orang yang gaji berkat, maka badannya sehat, keluarganya bahagia, anak-anaknya baik-baik perangai, anak-anaknya berjaya. Yang nak jadi Al-Hafiz akan berjaya, yang kat sekolah rendah bagus perangai, elok, disiplin, kat sekolah menengah cemerlang, kat IPT, kat universiti UA, US, universiti awam, universiti swasta berjaya, ya, tidak menyusahkan orang tua, bertanggungjawab. Ini sebenarnya aset-aset yang amat hebat, asbab gaji berkat. Ada aset, ada kereta tak rosak, ada isteri tak meragam, ada mertua yang baik, ya, ataupun ini gurau cepat meninggal dunia, gurau. Aduh, kau cepat meninggal dunia, satu kebaikannya gaji berkat, ya. Bak kata ulama, gaji kita 10,000, tapi khidmat yang Allah yang kita berikan ni nilainya 20,000. Gaji 10,000, khidmat atau servis yang kita berikan bernilai 20,000. Jadi kita bagi ekstra 10,000 in term of nilai servis. Apa akan jadi? Yang 10,000 lebihan khidmat itu Allah akan gantikan dengan rumah tangga lebih bahagia, isteri yang lebih soleh, ya, solehah, suami yang lebih soleh, anak-anak yang lebih mantap, badan yang lebih sihat, keberkatan dalam apa yang kita lakukan, jiran-jiran baik-baik belaka. Dan bila kita ada masalah, bantuan datang mencurah-curah. Masya Allah, ya, Allah pasti akan compensate ataupun menggantikan, ya, khidmat yang kita berikan melebihi ganjaran atau gaji yang kita terima. Masya Allah, manusia tidak adil, Allah Maha Adil. 3. Nombor 4, bila kita kerja rajin, sungguh-sungguh sampai penat waktu petang,
kepenatan kita akan mencuci semua dosa kita. So Allah ampunkan dosa kita bila kita kerja rajin. Seperti kata sabda Nabi SAW dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad, barang pada waktu petang akibat bekerja terlalu kuat, semua dosanya akan diampunkan pada petang itu. Ni dosa-dosa kecil lah. Dosa besar kena taubatan nasuha lah kan. So insyaAllah kita akan diampunkan dosa kita. Semua dosa kita akan terampun bila kita kerja kuat sampai penat waktu petang. Nampak tak? Kehebatan, untungnya orang yang rajin kerja. Bila dosa dah terampun, apa jadi? Nombor 5. Allah bagi kita sakit untuk mencuci dosa. Jadi kalau kita kerja rajin, penat waktu petang, kepenatan kita mencuci semua dosa kita, apa jadi pada penyakit kita? InsyaAllah semua penyakit kita Allah sembuhkan satu persatu. Masya Allah, ya. Allah sembuhkan penyakit. Nombor 5, nombor 6. Bila kita kerja rajin, penat, Allah ampunkan dosa, hati jadi bersih. Bila hati jadi bersih, apa jadi kat muka? Wajah itu cermin hati. So bila dosa terampun, muka pun makin comel. Justru orang yang rajin kerja, macam Fazal Kamsah ni, nampak? Dia rajin kerja tau. Apa jadi? Muka pun comel, nampak? Nampak aje yang comel, sebenarnya dah tua bangka. Tapi sebab rajin kerja, Jawa gurau ni walaupun betul, maka muka kita jadi comel asbab kita rajin kerja. Awet muda, Nombor 6. Bila kita rajin kerja, dosa terampun, apa jadi kat hati? Hati bersih. Bila hati bersih, apa jadi? Doa kita makbul. Asbab rajin kerja, doa kita jadi makbul. Masya Allah. Dan bila dosa terampun, doa makbul, apa akan jadi? Kebaikan nombor 8. Rajin kerja ni, terbuka pintu-pintu rezeki. Ini adalah doa makbul, pintu rezeki terbuka. Lepas tu, bila kita dah berkat rezeki kita sebab rajin kerja, maka kita mudah cenderung ke arah kebaikan. Diri dan keluarga jadi baik, diri dan keluarga jadi soleh-solehah, dan insya-Allah lah anak-anak kita, keluarga kita, cucu-cucu juga akan berjaya duniawi dan ukhrawi. Lagi apakah kebaikan orang yang kerja rajin? Bentuk image yang positif. Nampak tak? Bentuk image yang positif. Alah, Fazal satu memang rajin, kita tahu semua. Image positif contohnya. Lepas tu kita akan bentuk sejarah sendiri. Kita ni nak bentuk sejarah. Wah, dia tu memang pekerja yang terbaik. Dia tu memang paling rajin. Sampai pencen pun rumah dia yang pertama ialah office, rumah kedua ialah rumah dia. So bentuk sejarah. Lepas tu dapat pamerkan sifat-sifat yang sebenar. Orang akan hormat dan sayang. Adalah seorang dua yang benci dengki, itu biasalah kan. Orang akan hormat dan sayang. Peluang naik pangkat atau dapat bonus ekstra agak-agak ada meningkat tak dengan rajin kerja? Tak payah jawab kan. Orang rajin kerja, dia punya bonus pun insya-Allah lebih mudah, peluang untuk naik pangkat, insya-Allah ada kesan hello. Kesan hello artinya satu kebaikan dikaitkan dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Kalau saya orang yang rajin, komited kat tempat kerja, agak-agak saya ni suami yang bertanggungjawab tak? Orang tak tahu, tapi biasanya dia tu rajin, komited, disiplin. Tentu kalau jadi suami pun suami yang baik. Ni kalau jadi bapak pun bapak yang baik. Kalau jadi jiran pun jiran baik. Padahal orang tak tahu. Ini namanya halo effect. Satu sifat baik dikaitkan dengan sifat-sifat baik yang lain. Dan insya-Allah bila kita kerja rajin, komited, berkat, hidup kita akan seimbang duniawi dan ukhrawi. Salam hormat, salam inspirasi. Jom kita rajin kerja untuk dapat kehebatan yang melimpah ruah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.